Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi sekali dalam sesi pelajaran PDPR. Okay. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran Imla tahun 3 untuk tajuk yang kelima, iaitu kalimah isim jamak muzakkar salim. Okay. Kalimah isim jamak muzakkar salim. Kita pergi pada pengertian dulu. Okey, apa itu jamak muzakkar salim? Ia adalah satu cara yang digunakan untuk menyatakan bilangan 3 atau lebih bagi sesuatu perkataan lelaki atau perkataan yang tiada ta marbutah. Baik. Tak semestinya dia lelaki, macam kita belajar sebelum ni, bila kita sebut dia muzakkar itu maknanya tak semestinya dia lelaki. Boleh jadi dia perkataan yang tidak mempunyai jantina, tapi memang ejaan asalnya tidak mempunyai ta marbutah, ya. Ada contoh-contoh sebelum ini, perkataan asal itu tiada ta marbutah tetapi tidak menunjukkan dia lelaki, seperti contohnya qalamun yang bererti pen. Tak semestinya sesuatu pen itu ada pen lelaki, ada pen perempuan. Tidak. Ya, pen automatik dia tak ada jantina, tapi dia tetap dipanggil muzakkar. Adakah dia lelaki? Tidak. Tapi ejaan asal dia, ciptaan ejaan asal dia memang tidak mempunyai ta marbutah. Baik. Kemudian kaedahnya pula macam mana? Macam mana cara kita nak tunjuk yang bilangan 3 ni? Apa kaedah dia? Kaedah dia adalah dengan menggunakan penambahan huruf waw dan nun di belakang kata asalnya. Kalau kata qalamun itu tadi, kita letak waw dan nun. Tapi tak, qalamun bukan, ini sebagai contoh saja. Qalamun dia tak termasuk dalam jamak muzakkar salim. Dia jamak bahagian lain lah, jamak taksir, tapi tak apa. Sebagai contoh saja, letak waw dan nun. Kita tengok contoh di perkataan yang slide yang seterusnya. Okey, tengok bilangan 1. Contoh ringkas bilangan 1 di jadual yang pertama ni ada bilangan 1. Di bahagian kedua pun ada bilangan 3. Macam mana kita tulis mufrad dan macam mana kita tulis jamaknya. Bilangan 1 ni orang Arab panggil mufrad, dan bilangan 3 pula dipanggil jamak. Baik, perhatikan ejaan bilangan 1 dia. Muslimun, kata asal, lam terus mim, muslimun, mim sin lam mim muslimun, yang bererti satu orang Islam lelaki. Apabila kita nak menceritakan orang Islam itu ada 3 orang, kita letak aja huruf waw dan nun di belakang. Tengok di bilangan 3 tu, nampak tak penambahan waw dan nun? Ya, yang menunjukkan 3 orang Islam lelaki. Automatik kita tengok waw nun belakang, kita tahu dia nak cerita pasal 3 orang ataupun lebih. Okey. Tambah waw dan nun sahaja. Sangat simple, sangat mudah. Macam kita bahasa Melayu kena tulis banyak-banyak, panjang-panjang. Perkataan 3 kena tulis, perkataan orang kena tulis. Lepas tu jantinanya pun kena tulis. 3 benda kena tulis. Tapi perkataan Arabnya sangat mudah, tak perlu tulis sampai 3 benda, cuma perlu tambah waw dan nun saja. Dia masih lagi satu perkataan yang sama, tak perlu tambah banyak-banyak perkataan. Sebenarnya simple, sebenarnya bahasa Arab tak susah langsung sebenarnya. Baik, cuma perlu ingat waw dan nun saja, dah boleh melambangkan kita nak ceritakan bahawa orang Islam tu ada 3 orang ataupun lebih. Sebegitu. Baik. Kemudian contoh kalimah ni saya petik daripada buku teks sendirilah. Ada 12 semua sekali. Kita boleh baca satu-satu. Dalam buku teks muka surat 17, muka surat 17. Baik. Perkataan yang pertama kafirun, iaitu 3 orang kafir lelaki. Kedua muslimuna. Yang pertama tadi kafiruna. Jangan sebut kafirun, nanti dia tak bunyi waw dengan nun tu. Kalau tersilap panjang pendeknya jadi kafirun, jadi satu, jadi mufrad je. So better kita sebutkan nun berbaris itu disebutkan dan jangan dimatikan. Kafiruna, begitu. 3 orang kafir
lelaki. Yang kedua muslimuna, 3 orang Islam lelaki, ya. Yang ketiga khadi'una, 3 orang patuh lelaki. Patuh ni maksudnya patuh arahan lah, mendengar perintah tu. Kemudian yang keempat zalimuna, 3 orang zalim lelaki, ya. Yang kelima mu'minuna, 3 orang beriman lelaki, dan yang keenam khashi'una, iaitu 3 orang khusyuk lelaki. Khusyuk ni biasanya disandarkan kepada ibadah, ketika solat ke, ketika zikir ke. Khusyuk ni dia tumpu betul-betul pada solat dia tumpukan betul-betul pada zikir dia, sebegitu. Yang ketujuh munafiquna. Munafik ni 3 orang penipu. Munafik ni sebenarnya ada 3 tanda jelas dia, tapi yang paling ketara adalah penipu lah. Munafik ada 3 tanda. Yang pertama penipu, yang kedua mungkir janji, dan yang ketiga pecah amanah. Yang paling ketara penipu lah. Paling banyak kita jumpa sekali adalah penipu. Yang mungkir janji ni jarang-jarang jumpa, dan yang pecah amanah pun kita jarang-jarang jumpa. So kita pakai erti penipu. 3 orang penipu. Penipu biasa munafik ni penipu besar lah. Menipu je kerja dia. Dalam setiap perbualan dia ada je penipuan yang dia sampaikan. Lebih kurang macam sembang lah, sembang macam tu. Okey. Yang lagi 2 tu tak payah bincang lah. Mungkir janji dengan pecah amanah tu tak payah bincang lah. Kemudian mukhlisuna, 3 orang ikhlas lelaki. Dia ikhlas ni dia buat sesuatu kerana Allah. Apa-apa saja yang dia kerjakan semuanya kerana Allah. Dia tak mengharapkan apa-apa balasan. Dia tolong cikgu ke, dia tolong kawan ke, semuanya kerana Allah, bukan kerana nakkan balasan. Sebagai contoh, dia tahu kawan dia tu hari-hari bawa duit belanja banyak pergi sekolah, so dia pun tolong bawa beg, tolong bawa buku, dengan niat supaya kawan dia tu belanja dia sikit. Tu bukan ikhlas. Baik, ikhlas dia menolong atau membantu atau membuat apa-apa pekerjaan tanpa mengharapkan balasan. Baik. Yang ke-9 solihuna, 3 orang soleh lelaki. Soleh ni dia tak tinggal solat, tak tinggal puasa. Soleh ni dia tak tinggal zakat. Itu soleh. Dia takut pada Allah. Itu soleh. Baik. Yang ke-10 mungkiruna, iaitu 3 orang mungkar. Mungkiruna, 3 orang mungkar lelaki. Mungkar ni maksudnya dia menafikan kebenaran. Mungkar ni menafikan kebenaran. Sebagai contoh, Nabi Muhammad sampaikan dakwah kepada orang Mekah, tapi orang Mekah tak percaya, dia nafikan kebenaran itu. Itu adalah golongan-golongan yang mungkar. Baik. Muhsinuna ni orang baik lah, 3 orang baik lelaki. Dia selalu tolong cikgu, dia selalu tolong ibu bapa dia dengar kata ibu bapa, dia tak melawan cakap ibu bapa. Dia tolong kawan-kawan dia. Itu muhsinun, orang baik. Dan yang terakhir adalah yang ke-12 shadiquna, 3 orang benar lelaki. Benar ni selalunya apa? Dia membenarkan apa yang disampaikan, dia membenarkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad lah selalunya. Shadiqun ni apa yang Nabi Muhammad sampaikan, apa yang Al-Quran sampaikan, dibenarkan. Maksudnya dia percaya. Bila orang tanya benar ke dalam Al-Quran tu, benar dijawab. Benar ke sunnah Nabi Muhammad, benar dijawab. Begitu. Itu maksud shadiqun. Okey. Contoh ayat pula dalam buku teks pun ada. Muka surat 18. Ayat ni muka surat 18. Baik. Dalam buku tu ada 5 ayat sebenarnya, tapi kita akan pakai 2 saja sebab lagi 3 tu adalah ayat Al-Quran. Jadi tak elok kalau kita letak maksud 3. Nak letak mereka tu nanti pelajaran kita ni kita tak faham seluruhan lagi. Jadi baik kita ambil perkataan 3 saja dahulu. Jadi kita akan gunakan 2 ayat saja. Ayat 3, 4 dan 5 kita tak payah guna lagi. Baik, ayat yang pertama al-muslimuna, boleh tengok, perhatikan perkataan al-muslimuna tu ditambahkan dengan waw dan nun.
Jadi automatik kita boleh detect kat situ bahawa ayat 1 ni nak cerita pasal 3 orang atau lebih. Baik. Tengok ayat 2 pula. Zahaba al-muallimuna pun ada waw dan nun juga. Maknanya pun sama, dia nak cerita pasal 3 orang. Baik, kita tengok ayat 1. Al-muslimuna yuqimuna solata fil masjidi. Maknanya 3 orang Islam lelaki sedang mendirikan solat di masjid. Ya. Ayat kedua pula, zahaba al-muallimuna al-mujtahiduna ila al-madrasah. 3 orang guru lelaki yang rajin, mujtahidun tu rajin, telah pergi ke sekolah. Baik. Kita pergi pada part latihan pula. Soalan yang pertama, murid-murid hendaklah menulis pengertian jamak mudzakkar salim di dalam buku tulis macam yang tertera dalam slide tadilah. Dan yang kedua, murid-murid harus menulis kesemua 12 perkataan jamak mudzakkar salim di dalam buku tulis. Ini beserta erti. Tulis perkataan saja tak jadilah, kena erti sekali. Baik, dan yang ketiga dan latihan yang terakhir, hendaklah murid menulis 2 contoh ayat yang ada ke dalam buku tulis juga beserta ertinya. Ayat 3, 4, 5 tak payah. Baiklah. Selamat menyelesaikan tugasan. Sekian, terima kasih daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.